Nampak. Okay, nampak Okay. So kita sambung yang ni. Okay, tadi wang simpanan awal tak tahu, letaklah kamu buatlah Y. Okay, wang simpanan akhir kamu tahu 25,800. Okay, sekarang ni kan berapa jumlah wang hibah dia? Kamu tahu tak berapa jumlah wang hibah? Hadiah dia berapa? Hadiah dia sebenarnya tahu tak? Tak. Tak tahu yang dia bagi peratus hibah je kan. Ini peratus hibah ya. Ni adalah peratus hibah, bukannya jumlah hibah dia. So peratus lah, peratus hibah. Okay, jadi macam mana dia berdapat ni 25,800 ni sebabnya wang simpanan awal, okay, Y tambah dengan hibah, okay, hadiah dia. Iaitu dapat sebanyak 25,800. Okay, sekarang ni macam nak tahu hibah dia berapa? Okay, hibah dia kata peratus dia adalah 3.2, 3.2 peratus. Dia punya peratus hibah dia. Maksudnya 3.2% daripada Y. Inilah dia punya nilai hibah dia. Okay, 3.2%, maksudnya 3.2% daripada wang simpanan awal, iaitu Y. So buatlah daripada Y. Daripada 3.2% daripada Y. So jadi apa ni? Jadilah 3.2 darab Y apa? Respon. 3.2 Y. Ya, 3.2Y per dengan 100. Okay, jadi kat sini jumlah dia Y tambah dengan 3.2Y per 100. Tu yang dapat jumlah 25,800. Okay, so kamu pun buatlah kira. Jadi Y tambah 3.2Y per 100 sama dengan 25,800. Okey, kamu dapatlah cari nilai Y, betul tak? Sebab kamu nak cari ni kan hitung jumlah wang yang disimpan oleh Encik Sofian yang masa awal-awal tu. Berapa jumlah wang dia yang awal ni, simpanan awal ni. Dapatlah cari nilai Y. Okey, cuba kita dapat berapa? Ni Y ni maksudnya 1Y, okey? Okey, 1Y tambah 3.2 per 100. Berapa? Cuba kira. 1 tambah 3.2 per 100. Berapa? Tekan kalkulator. 1 tambah 3.2 per 100. Dapat berapa? Dapat tak ni? 1.032 dapat? Dapat. Dapat. Jadi kat sini 1.032 Y sama dengan 25,800. So nak cari Y saja. Macam mana? Bahagi. Ya, bahagi. So Y sama dengan apa, bahagi apa ni? 25,800 dengan 1.032. Okey, dapat berapa? Dapat berapa? Dah kira dah. 25,800. 25,000. Okey. So kamu dapatlah 25,000. Okey, 25,000. So inilah nilai Y. Okey, nilai simpanan awal. Jadi wang simpanan awal tu adalah 25,000. Okey. So dapatlah. Faham ke? Boleh? Faham, boleh. Okey, kalau cikgu tanya berapakah hibah dia sebenarnya? Berapa hibah dia, berapa hadiah dia sebenarnya? Kamu dah tahu dah nilai Y. Cuma masuk dalam kalkulator ni. Hibah ni kan kamu tadi bagi apa? 3.2 per 100 daripada Y. So dah tahu kan nilai Y dia berapa tadi? 25,000. So kira dapat berapa? 3.2 per 100 darab 3.2 mana dia? 3.2 per 100 darab 25,000. Dapat berapa tu? Dapatlah 800. Ya, 800. So inilah dia punya
hibah. Okey. Hadiah dia RM800. Okey. Faham ke ni? Boleh? Faham. So kalau kamu kira balik peratus hibah dia, kamu akan dapatlah kan 800 hadiah dia kan, hibah dia per dengan wang simpanan awal dia 25,000 dapat dengan 100%. Nanti kamu akan dapatlah 3.2% ni. Yang macam dalam soalan ni kata dia peratus hibah dia 3.2%. Cuba kita check dapat tak? 800 per dengan 25,000 silap. Jangan 800 per dengan 25,000 darab 100%. Kan dapat 3.2%. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Soalan ni dia bukan soalan direct Kalau dalam buku teks tu soalan direct senang sikit. Ni soalan ni macam KBKK sikit. Dia dah bagi dah peratus hibah, dia dah bagi wang simpanan akhir, dia suruh kira wang simpanan awal. So kamu kena buatlah. Gantikanlah ni Y, okey. Wang simpanan awal ni Y. Lepas tu wang simpanan akhir dah tahu 25,800. Hibah dia tak tahu kan. So dia bagi peratus. Jadi 3.2% daripada Y. Tu yang jadi 3.2% Y ni. 3.2 Y per 100 ni. And then tambah ni. Okay. Tambah ni. Cari inilah Y. Tu yang dapat Y. Boleh? Boleh. Okay. Dah pukul 10 dah. Belum? Okay ni last B. Okay ni apa benda pula dividen ni? Okay. Kalau kita simpan duit dalam bank kan, kita simpan duit akaun simpanan ke ataupun akaun simpanan tetap ke. Okey. Nanti duit tu beranak. Kan bila duit tu beranak, kita panggil dia faedah. Okey. Tapi kalau dalam Islam kita tak panggil faedah, kita panggil apa? Hibah. Kita panggil hibah. Okey, kita panggil hibah ni dalam bank Islam lah, dalam perbankan Islam kita panggil hibah. Ni kalau simpan duit duit beranak. Tapi kalau kita melaburkan duit, bukan kita simpan duit, kita melaburkan duit. Contohnya melaburkan duit dalam ASB kan, dalam ASB akaun simpanan Bumi Putera kan, melaburkan duit dalam syarikat-syarikat yang membuat perniagaan. Kita saja nak laburkan duit kita kan, untuk kita dapat untung sikit kan. Kita akan supaya duit yang kita laburkan tu, contohnya kita laburkan RM100,000, nanti kita dapatlah daripada RM100,000 ni dia boleh beranak kepada contohnya berapa, RM150,000 kan dia beranak. Okay, kalau macam ni kes dia, kita tak panggil faedah. Kalau kita laburkan duit, kita panggil apa ni? Kita panggil dividen. Itulah bezanya dividen dan faedah. Faham ke ni? Faham. Faham Kalau kita simpan duit tu beranak, kita panggil dia faedah ataupun hibah dalam Islam. Tapi kalau kita laburkan duit, okey, laburkan duit dalam syarikat-syarikat ke apa ke, dalam akaun simpanan Bumi Putera ke, duit kita tu beranak, kita tak panggil faedah, kita panggil dividen. Okey, dividen. Okey, sekarang ni macam mana nak kira dividen? Okey, contohnya syarikat ni apa ni? Hitung dividen yang diperolehi oleh Encik Chong atas setiap pelaburan berikut. Okey, contohnya dia beli saham. Okey, Encik Chong beli saham, dia beli 6,000 unit saham. Satu unit saham harga dia RM1.30. So kalau dia beli 6,000 unit saham, berapa dia kena keluarkan duit ni? So kamu kena buat operasi apa ni? Kena darab RM1.30 darab 6,000 berapa? Tekan kalkulator. Tu cikgu yang tekan, kamu dah tekan. Tekan RM7,800. Okey, RM7,800. Okey, sebab satu saham harga dia RM1.30. Dia beli 6,000 saham, 6,000 unit saham. So dia kena keluarkan duit sebanyak RM7,800. Dia beli saham, okey.
Kemudian syarikat tu untung dan dia akan bagi dividen sebanyak 5%. Awal tahun dia keluarkan RM7,800 beli saham, akhir tahun dia dapat dividen sebanyak 5%. So macam nak kira, buat macam biasa je, 5% daripada wang yang dia keluarkan yang modal masa dia nak laburkan awal-awal ni. So itulah dividen dia. Okay, so dapat berapa tu? 5% darab 7,800 berapa? Kamu dapat berapa? RM360. RM390. So inilah duit extra yang dia dapat, okey? Duit extra yang dia dapat RM390. Banyak ni, okey? Sesenang dia dapat RM390. Inilah kita panggil sebagai dividen, okey? Kita tak panggil faedah, kita panggil dividen sebab ini hasil daripada pelaburan. Faham? Faham ke? Faham. Okey, try buat yang ni, nombor 1 ni. Okey, mula kita kira dulu berapa dia beli saham. Dia beli satu saham, okey, satu unit saham harga dia RM1.60. Dia beli berapa unit? 9,000. So berapa duit dia keluarkan ni? So kira RM1.60 darab 9,000 unit saham. Berapa? 14,400. Okey, 14,400. Okey, lepas tu dividen akhir tahun dapat 4% daripada yang dia dah keluarkan duit 14,400. Cuba kira dapat berapa? 4% daripada 14,400. Berapa? RM576. Ya, RM576. Kan senang. Okey, next. Nombor 2 pula. Satu unit saham harga dia RM1.45. Encik Chong kali ni dia beli 10,000 unit saham. So berapa duit dia kena keluar ni? So kira RM1.45 darab 10,000. Berapa? 14,500. 14,500 Okey. Kamu kira sekejap RM1.45 darab 10,000. Okey, RM14,500. Okey, kemudian dividen dia akhir tahun dapat dividen 6%. Kira daripada RM14,500 dapat berapa? RM870. Ya, dapatlah RM870. Okey, senang je. Okey, last pula, last. Okey, satu unit saham harga dia RM2.20. Encik Chong beli 8,500 unit saham. So kira dapat berapa ni? Satu unit saham RM2.20 darab dengan 8,500 unit saham. Berapa? 18,700. Okey, RM18,700. Okey, dividen 5.5%. Akhir tahun dapat dividen sebanyak 5.5%. So daripada 18,700 berapa? RM1,028.50. Okey, RM1,028.50. Itulah dividen yang dia dapat. Okey, duit extra dia dapat. Senang saja, betul tak? Boleh? Boleh. So habislah kelas kita. Okey, so nanti next class cikgu buat hari Jumaat lah. Boleh. Kan? Okey, bolehlah kerja bank nanti lepas ni. Kerja bank kena pandai lah benda-benda macam ni kan. Okey, itu saja kelas. Okey, bye-bye. Bolehlah tidur. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Okey.